Baik, kita sambung dengan soalan yang kelima. Okey, soalan kelima, kalau ikutkan di sini markah yang diperuntukkan adalah 11 markah. Okey, 11 markah. Tengok soalan nombor 5A. What is the maximum number of electron in an atom that can have the following quantum number? Okey. So kita rujuk satu-satu di sini. So sebelum kita nak menentukan berapa banyak elektron, so make sure kita kena identify number of orbital ataupun type of orbital, Alright, so kat sini N2 L1 maksud dia merujuk kepada orbital 3p. Okey, orbital 3p. So kalau kita lihat orbital 3p sharp shell 3p akan ada 3 orbital. Satu orbital boleh diisi sebanyak 2 elektron. Jadi maksud dia maksimum elektron yang kita boleh isi adalah 6. Soalan yang kedua, N3L1. Okey, N3L1 sama juga 3p. Tapi dia spesifik dekat sini M cuma negatif 1. Kalau kita lihat, bila L1, M akan ada 3. Okey, bila L1, M akan ada 3. Negatif 1, kosong, positif 1. So, untuk soalan yang kedua, dia just spesifik untuk M sama juga negatif 1. Maksud dia hanya merujuk kepada satu orbital sahaja. Pada subshell 3p, merujuk kepada satu orbital sahaja. Jadi maksud dia satu orbital hanya boleh diisi sebanyak 2 elektron. Jadi maksud dia yang kedua ni jawapannya adalah 2. Okey. Dan yang ketiga, okey, sama juga. Yang ketiga, N2 L1 dia merujuk kepada 2p. Okey. So M, okey, bila L1 M akan ada 3. Bila L1 M akan ada negatif 1, kosong, positif 1. So dia cuma merujuk kepada satu orbital sahaja. So maksimum elektron yang boleh diisi juga adalah 2. Dan yang ketiga, yang ni lebih spesifik lah. Lebih spesifik sebab dia merujuk kepada spin negatif 1/2. Okey. So N3L1 merujuk kepada orbital 3p. And then subshell 3p. Subshell 3p ada 3 orbital. Okey. Ada 3 orbital. So dia hanya merujuk kepada M sama juga dengan kosong. Okey, kita letak di mana-mana lah. Okey, M sama dengan kosong. Dan spin dia adalah negatif 1/2. Maksud dia hanya merujuk kepada satu elektron. Jadi maksud dia maksimum elektron yang kita boleh isi adalah 1. Nombor 1 6, nombor 2 2, nombor 3 2, nombor 4 adalah 1. Okey, adalah 1. Okey, 6 2 2 1. Baik. Habis. Yang nombor 6B. Okey, nombor 6B, write electronic configuration of sulfur ion dan juga nickel ion. Okey. Sulfur ion dan juga nickel ion. Kalau ikut kat sini, sulfur dan juga nickel. So dia tak beri dia punya proton number. So apa yang perlu kamu buat, kamu kena rujuk kepada table of atomic mass. Atomic mass. Nak ambil kat mana? So rujuk dekat bahagian hadapan kertas soalan lah. Okey, tengok proton number berapa. Sulfur proton number dia adalah 16. Okey, 16. Manakala nikel proton number dia adalah nikel berapa? 28. Tak saya rasa 28 kot. Okey, 28. Baik. Cuma sekarang ni dia merujuk kepada sulfur ion dan juga nickel ion. Okey, sulfur ion dan juga nickel ion. Baik. So apa maksud 2 minus? 2 minus maksud dia sudah menerima 2 elektron. Jadi asal elektron ada 16,
sebelum membentuk ion. So sekarang ni elektron untuk sulfur ada 18. Sama juga nikel asal adalah 28. Okey, bila dia kata positif 2 ataupun tu positif, maksud dia dah buang 2 elektron. So elektron yang ada pada sulfur sekarang adalah 26. Okey, 26. Right? So kita akan tulis electronic configuration based on number of electron. Yang terkini lah, selepas terima atau selepas tolak elektron. So untuk sulfur, electronic configuration dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Begitu juga dengan nikel. Okey, nikel 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Okey, baik, macam ni. Alright, so untuk untuk cation. Okey. So untuk mengelakkan kita melakukan kesilapan lah. Okey, untuk mengelakkan kesilapan. Sebab cation maksud dia akan remove elektron. Okey. Especially ni yang melibatkan orbital D. Yang melibatkan blok D. Right, so kalau boleh jangan tuliskan ataupun kita jangan tuliskan dalam bentuk ion tu. Tuliskan dalam bentuk atom dahulu. So dia kita ambil dulu 28 kat situ. So electronic configuration untuk nikel. Okay, nikel adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Okay, s2 berapa dah? 20 kan? 3d8. Okay, 3d8. Baik. So bila kita buang 2 elektron, maksud dia kita akan buang elektron daripada outer shell. Jadi kita akan buang daripada 4s dahulu. Right? Jadi maksud dia untuk nikel 2+, jadi selepas 3p6 dia akan terus pergi kepada 3d8. Okey, 3d8. Baik, so itu adalah jawapan electronic configuration bagi kedua-dua ion. Right, kedua-dua ion. Okey, satu markah. Habis. Okey, seterusnya soalan nombor 5B. B sudah. 5C. Okay, state of Bohr principle and Hans rule. Based on this principle and rule, show the electronic configuration of element. Okay, iron. Okay, iron. So, of Bohr principle, apa dia? Kita tengok jawapan terus. Order of electron filling the subshell always begin from the orbital which has lowest energy. Susunan elektron dalam subshell kena bermula daripada orbital yang mempunyai aras tenaga yang rendah. Hans rule state that when electron are placed in the degenerate orbital, electron must occupy them in parallel spin before they can occupy the orbital in pairs. Okay. So untuk yang degenerate ni maksud dia yang mempunyai aras tenaga yang sama. Contohnya orbital P, orbital D dan juga orbital F lah. Okay, orbital S tak termasuk. Okay, jadi kena isi secara parallel spin. Kalau ke atas semua ke atas macam ni. Ni parallel spin. Okay, kalau ke bawah semua ke bawah. Alright, sebelum pasangkan dia, sebelum kita letak pasangan. Alright, so lepas tu dia minta soalan tu tunjukkan okay, untuk iron. Jadi untuk kita nak tunjukkan, jadi kita kena tunjukkan dalam bentuk orbital diagram. Sebab dalam SPDF notation kita tak boleh nak tunjuk okay, untuk isi elektron, pengisian elektron. Right, so kena tunjuk dalam bentuk orbital diagram lah. Markah ini hanya ada pada orbital diagram.
Okay, orbital diagram. So boleh juga buat macam ni. Ini adalah short form. Okay, ringkasan, sebab untuk mengelakkan kita nak tulis terlalu panjang kan. So argon, electronic configuration untuk argon adalah sampai di sini. Jadi kita boleh ringkaskan, kita tulis macam itu sahaja, bracket dan tulis AR kat tengah kat situ. Maksud dia kita fahamlah itu adalah electronic configuration untuk argon. So seterusnya just sambung dengan 4S dan juga 3D sahaja. Okey. Jadi jawapan kita adalah seperti inilah. Seperti ini. Boleh tak kalau semua ini kita letak di bawah? Macam ni kan. Contoh gini. Dan spin yang seterusnya ni bawah, 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 bawah. Jawapan ni boleh juga. Okey. Maksudnya atas semua boleh, ataupun kita nak start bawah dulu pun boleh juga. Right? Yang tak boleh kalau dia berselang-selang, satu atas satu bawah tu, itu tak boleh lah. Okey, habis nombor 5C. Seterusnya, for each of the quantum number given below state the orbital. Ini just nyatakan saja. N6 L0 maksud dia 6S, N4 L2 maksud dia 4D. Okey, satu markah. Habis. So 11 markah. Seterusnya adalah soalan yang ke-6. Okey, part 2 ni dia cepat sikit kan. Okey, cepat sikit. Sebab dia tak ada banyak calculation kat situ. Okey, so tengok soalan. What are the factor that affect atomic and ionic radii? Factor that affect atomic dan ionic radii. Okey, atom dan ion, dia punya kesan yang mempengaruhi adalah effective nuclear charge. Okay, explain why cation is always smaller than its neutral atom. Okay, jawapan terus kat situ. Okay, 6A, jawapannya adalah effective nuclear charge. Okay, yang pertama effective nuclear charge, yang kedua adalah number of shell or highest principal quantum number occupied by valence electron. Okay, so ini bergantung kepada number of shell, bilangan shell. Sebab apabila dia melibatkan pengurangan ataupun penambahan elektron, dia akan ada contoh cation sodium dan juga sodium ion. Apabila kita buang satu elektron, so bilangan shell juga akan berubah. Akan berkurang lah kan? Contoh dia begini kan. Kalau sodium 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Jadi bila dia membentuk ion 1S2, 2S2, 2P6, maksud dia shell ketiga ni dah tak ada. Okay, so itu juga adalah faktor yang mempengaruhi size atom dan juga ion. Habis nombor 6A. Yang 6B, explain why cation is always smaller than its neutral atom. So point yang pertama, cation formed by removing electron, and then the number of electron is reduced but the number of proton remain same. Okay, bilangan elektron berkurang, the remaining electron will experience greater attraction toward nucleus. Okay, remaining electron yang baki, attraction between remaining electron to nucleus more stronger. Okay, more stronger. Okay, the size akan menjadi lebih kecil. Okay, habis soalan nombor 6. Okay, habis soalan nombor 6. Terus kepada soalan nombor 7. What is mean by dynamic equilibrium? Okay, dynamic equilibrium, condition at which the forward and the reverse reaction occur at the same rate. Okay, reverse and forward reaction rate are sama. So there is no net change in amount of reactant and product. Okay, jadi maksud dia concentration of reactant and product constant. Okay, remain unchanged, dia tak berubah. Okay, bukan sama lah, dia tak berubah. Okay, so itu nombor 7A, satu markah. Nombor 7B, so equilibrium was established for the reaction. Okay, so at 2800 degrees C from an initial pressure, HCl adalah 0.350 atm. The equilibrium pressure for HCl2 is 0.022 atm. What is the value of Kp for this equilibrium?
So, adakah soalan ini perlu kita buat istable atau tidak? Jawapannya adalah kita perlu buat istable. Kenapa? Sebab bila kita nak menentukan KP, so KP for this equilibrium adalah pressure Cl darab dengan pressure hydrogen divide dengan pressure HCl square. So, maklumat tekanan pada keseimbangan yang kita ada cuma hanya Cl tu sahaja. Cl tu sahaja yang kita boleh insert dia punya data. So, yang lain kita tak boleh nak insert sebab contoh seperti HCl 0.35 ini adalah initial pressure. Bukannya pressure at equilibrium. So, itu adalah initial pressure. Sedangkan untuk menentukan KP, K ini merujuk kepada keseimbangan, equilibrium. Jadi, maksud dia tekanan untuk setiap gas mestilah pada keseimbangan. Bukan initial pressure. So, apa yang kita kena buat? So, tidak lain dan tidak bukan, kita kena buat istable. Istable for pressure. Okay? Istable for pressure. So, buat istable seperti biasa. Kat sini. Right. So, kita buatkan dia punya persamaan. Okay, persamaan yang telah diseimbangkan. Initial pressure, kita insert data satu markah. Initial untuk HCl 0.35. Initial hydrogen kosong, klorin kosong. And then change pressure dia. Okay, negative 2x. Okay, positive x, positive f, satu markah. And then equilibrium pressure adalah seperti berikut juga satu markah. And then kita tulis expression for Kp pun ada satu markah kat situ. Okay. So, given equilibrium pressure for chlorine adalah 0.022. Jadi, secara tak langsung, kita sudah memperolehi value untuk X. X adalah 0.022. Jadi, gantikan semua ke dalam kita punya expression Kp. So, gantikan. Jadi, kita akan dapat finally KP kita adalah 5.2 darab 10 kuasa negatif 3. So, KP dan KC tidak perlu ada unit. Jadi, tak payah letak unit lah. Okay. Jadi, tak perlu kita letak unit. So, markah ada berapa kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, 7B ada 8 markah. Baik. Habis. 7B habis. Terus kepada soalan 7C. Okay, at 44 degree C, the value of Kc for equilibrium, okay, adalah 50. If at equilibrium concentration of hydrogen iodide 0.015 molar, concentration of hydrogen 0.5 molar, what is concentration of I2? Persoalannya, perlukah kita membuat I stable? Okay. So, kita cuba selesaikan dahulu. Cuba kita tuliskan untuk Kc. Kc kita adalah concentration hydrogen darab dengan concentration iodine divide concentration hydrogen iodide square. Kc kita dah ada 50. And then concentration at equilibrium. Maksudnya kita boleh masukkan value. Hydrogen iodide pun kita dah ada. Hydrogen pun kita dah ada. Cuma kita hanya perlu mencari iodine. So, untuk soalan ni tak perlu buat istable. Okay? Tak perlu buat istable. Just insert, tuliskan expression Kc. Dan terus insert value. Dan kita akan terus dapat jawapan. Right? Bukan semua soalan kena buat istable. Ada soalan yang tak perlu buat istable. Dan terus kita boleh dapatkan dia punya hasil. Okay, expression Kc. So, dia ada satu markah. Insert value. And then, okay, maksud dia kat sini. Either one lah. Kc ataupun kita insert dia punya data.
concentration untuk iodine 0.0225 1 markah. So ingat concentration yang ini wajib kena ada unit. Unit for concentration is compulsory. Okay, wajib lah. Kp dengan Kc tidak perlu letak unit, tapi concentration ataupun pressure wajib kena ada unit. So total markah adalah 11. Habis nombor 7. Soalan yang terakhir, soalan nombor 8. Nak habis dah. Okay. List 4 factor that affect the rate of reaction. Okay, ada 4. Memang faktor ni pun ada 4 sahaja. Okay, concentration, temperature, catalyst dengan particle, size of particle. So itu sahaja, tak ada yang lain. So why does powder calcium carbonate react faster with hydrochloric acid? Okay, then yang ni maksud dia merujuk kepada size of particle lah, powder. So the size dia kecil. What is catalyst? And then how does a catalyst increase the rate of reaction? Okay, so kita tengok jawapannya. Factor that affect, seperti yang saya sebut tadi, memang ada 4. So kena senaraikan semua, tak boleh tinggal satu pun. Okay, sebab dia minta ke 4. Why does powder calcium carbonate react faster with hydrochloric acid than calcium carbonate chips? Okay, so powder first. So ini merujuk kepada size of particle. Okay, when the size of calcium carbonate particle decrease, okay, dalam powder. Okay, first kita ingat total surface area akan increase. Total surface area exposed for reaction akan bertambah. So di satu markah. So number of collision between particle pun increase, frequency effective collision pun increase, thus rate of reaction akan increase. So dia ada 4 markah. And then nombor 8C, what is catalyst? Substance that alters the rate of chemical reaction without being used permanently change chemically. Okay, bahan yang memberi option. Okay, memberi option ataupun senang cerita dia akan menurunkan activation energy. Okay, dia akan memberi pilihan option lah, ataupun reduce the activation energy. Okay, dan dia sendiri tidak bertindak balas dengan bahan tersebut. Okay, tidak bertindak balas. How does the chemical catalyst increase rate of reaction? Seperti yang sebut tadi, by lowering activation energy. So dia akan lowering activation energy. Okay, step 1 tindak balas. Contoh kalau kita lihat dalam nota, kita ada discuss yang ini. Ini tenaga, ini adalah reaction pathway. Jadi tindak balas mungkin ada exothermic, mungkin ada endothermic. So kita lihat kepada satu contoh tindak balas activation energy yang mana. So activation energy-nya adalah yang ini, EA. Jadi dengan kehadiran catalyst, okay, dia akan merendahkan. Untuk tindak balas berlaku, sesuatu bahan perlu mencapai tenaga minimum. Lepas daripada sini baru boleh tindak balas berlaku. Jadi dengan kehadiran catalyst, dia akan merendahkan. Dia akan bagi satu option. Maksudnya EA dia sikit sahaja. Jadi tindak balas akan jadi lebih pantas. Okay. And then the last kali, point yang terakhir, more molecule have enough energy to collide effective to initiate a reaction. Habis. So total soalan nombor 8 ada 11 markah. Okay. Alright. Jadi keseluruhan kita ada 80 markah. Baik. So itu sahaja untuk slot yang kedua, bijak kimia. Okay. So kita ada banyak lagi jenis ataupun set-set soalan. So kita boleh cuba. Right. Untuk kita nak memantapkan kita punya pengetahuan tentang kimia untuk semester 1. Jadi kami di pihak unit kimia sentiasa mendoakan dan kita akan cuba membantu para pelajar kita untuk melakukan persediaan sebelum kita menduduki PSPM.
Okey, daripada saya dan juga unit kimia, especially daripada pensyarah-pensyarah SES, kami mengucapkan selamat maju jaya dan selamat menduduki PSPM. Semoga dapat menjawab peperiksaan dengan jayanya, dengan cemerlang, dan insya-Allah dapat keputusan yang baik dan seterusnya akan dapat meneruskan semester 2 pada tahun hadapan dan akan meneruskan untuk program SDS pada sesi akan datang. Baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.